Dari hati kita bersama dengan Yang Ma'arif, Datuk Dr. Haji Muhammad Laim Haji Mukhtar, Ketua Hakim Syariah Malaysia, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bersama-sama dengan kita pada waktu ini untuk kita dengarkan perbincangan tadi dah kita keudarakan 2 minggu dari sekarang untuk pertemuan kita dari hati untuk slot selanjutnya. Dan sikit saya nak tanya Yang Ma'arif ada berkongsi berkaitan dengan skam poligami baru ni awal Januari, 1 Januari Yang Ma'arif bersama dengan Sinar untuk berkongsi tentang skam poligami yang mana kalau kita ikut dah masuk tahun 2021 dah masih lagi ada individu-individu yang saya bertindak dengan cara menipu untuk dapatkan sesuatu manfaat untuk diri sendiri. Tipu alamatnya, tak maklumkan alamat sebenar isteri pertama. Jadi kita nak pastikan macam mana untuk tahun 2021 ini perkara kita dah maju dah, bergerak maju dah, alhamdulillah dengan teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin canggihlah fikiran manusia untuk buat macam-macam penipuan. Jadi kita harap mungkin tahun ini akan dapat sama-sama kita buat pembelaan bila sebut tentang isu poligami ini. Tak lain tak bukan kita tak nak penganiayaan terhadap wanita itu berlakulah. Yang Ma'arif, silakan. Okey, terima kasih Faiz. Tuan-tuan dan puan-puan pelayan FB Live program dari hati yang saya kasih sekalian. Bila kita menyebut tentang skam poligami ini, bukan bermaksud bahawa pernikahan ataupun apa yang disebut sebagai ta'adduduz zaujat ataupun perkahwinan poligami ini adalah satu tindakan ataupun usaha ke arah mengharamkan poligami ni, Faiz. Yang tu perlu jelas. Poligami scam ni maksudnya ialah kita ada peruntukan undang-undang di negara kita, iaitu Seksyen 23 Akta ataupun Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Hampir kesemua negeri-negeri di Undang-Undang Kekeluargaan Islam dia ada peruntukan Seksyen 23 ini. So, bila kita tengokkan Faiz kepada peruntukan Seksyen 23 ini, dia sebut secara jelas tentang mana-mana suami yang ingin berpoligami, nak berkahwin satu lagi, maka undang mewajibkan kepada suami tadi untuk mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada hakim mahkamah syariah ataupun daripada mahkamah syariah tempat dia bermastautin. Ingat betul kan? Tempat suami tadi tu bermastautin. Jadi dalam konteks ini, pendekatan yang diambil di negara kita Malaysia ini berdasarkan surah An-Nisa ayat yang ketiga, bila Allah SWT menyebut tentang fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka berkahwinlah kamu 2, 3, 4 dan wa in khiftum, sekiranya kamu bimbang tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup 1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, pendekatan approach yang diambil dalam konteks pengubal undang-undang di negara kita ini mungkin berlainan Faiz dengan setengah-setengah negara. Sebagai contohnya di Tunisia dan juga di Turki, kedua negara ini mengharamkan langsung. Is total forbidden, absolute prohibition. Maknanya suami-suami di Turki dan juga Tunisia diharamkan untuk berkahwin, untuk berpoligami. Itu kedudukan di negara Turki. Manakala ada pula negara lain kan Faiz, contohnya di negara Afrika, contohnya negara Islam, Nigeria, yang mana memberikan hak mutlak kepada suami untuk menentukan kemampuan dia untuk berlaku adil. Jadi Faiz, kita nampak kan, ada negara yang ekstrim langsung mengharamkan. Ada negara yang ekstrim mengharuskan dan membenarkan, tetapi kebimbangan untuk berlaku adil tadi itu diserahkan kepada suami tadi. Suami tadi menentukan sama ada mampu ataupun tidak untuk berlaku adil. Tidak ada timbul isu mahkamah
akan bertanya kepada isteri-isteri yang sedia ada tentang rancangan suami. Betul ke kan Faiz? Suami tadi tu bimbang ataupun tidak untuk berlaku adil berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Alhamdulillah Faiz, alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, pendekatan di negara kita ini berdasarkan kepada prinsip wasatiyah, pertengahan, maka approach-nya ialah pihak ketiga, mahkamah. Saya hakim-hakim mahkamah syariah di seluruh negara, dan mahkamah syariah itu sendiri sebagai institusi yang bebas, yang tidak mengenali suami pemohon poligami maupun isteri yang sedia ada, diberikan kuasa kepada mahkamah ataupun hakim tadi itu untuk menentukan sama ada suami tadi mampu ataupun tidak untuk berlaku adil. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan bertanya dengan saya, di sini isu khilafnya. Kalau kan Faiz, kenapa yang orang marah tentang peruntukan ini? Marah, especially para suami, marah sebab kata kenapa ambil alih kuasa daripada seorang suami? Kenapa tak buat saja macam di negara Afrika, macam kebanyakan Timur Tengah, beri kuasa penuh kepada suami untuk tentukan untuk berlaku adil ataupun tidak. Pendekatan kita di negara kita untuk memberikan keadilan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan menafikan hak suami tadi tu untuk berpoligami. Kena ingat betul. Kalau tak kita akan ambil pendekatan macam di Turki dan juga di Tunisia ataupun di Maghrib. Okey, di setengah-setengah negara yang mengharamkan langsung poligami. Tak. Kita ambil pendekatan tengah, membenarkan, mengharuskan seorang suami untuk berpoligami, cuma nak tentukan sama ada suami tadi tu mampu ataupun tidak untuk berlaku adil, tak diserahkan kepada suami tadi tu Faiz. Sebab kalau nak diserahkan kepada suami, pada saya lah, tidak akan ada suami yang rasional fikirannya akan mengatakan yang dia tidak mampu untuk berlaku adil. Walaupun betul kan dia tidak ada kemampuan sekalipun Faiz, semua suami akan mengatakan yang dia mampu. Saya boleh. Saya boleh. Bukan Malaysia saja boleh. Saya boleh. Saya. Pendekatan Faiz yang diambil tadi itu oleh penggubal undang-undang di Malaysia. Maka dalam konteks inilah tuan-tuan dan puan, penggubal undang-undang telah meletakkan tanggungjawab itu kepada hakim-hakim mahkamah syariah. Saya dan juga semua ketua hakim dan juga hakim-hakim di negeri untuk membuat keputusan yang adil kepada mahkamah Faiz. Bila saya sebut hakim tadi tengah Faiz, dia termasuk semua staf-staf mahkamah. Sebab dia bukan bermula daripada hakim saja tu Faiz. Dia libatkan kepada pendaftar mahkamah, bermula ianya didaftarkan. Jadi kena ingat bahawa yang terlibat ini juga adalah bila bukan hakim saja tetapi pembantu mahkamah dan juga staf-staf mahkamah. Untuk apa? Untuk membuat keputusan yang adil. Okey. Peruntukan yang sama juga Faiz, dalam nak memastikan keadilan ini bukan sahaja diberikan kepada suami tadi untuk membolehkan dia mengemukakan tuntutan tadi kepada mahkamah. Tetapi juga penggubal undang-undang bagi memastikan keadilan ini bukan sebelah pihak. Maka dimasukkan Faiz dalam peruntukan sub 3 dan sub 4 Seksyen 23 tadi tu, apabila suami memfailkan tuntutan permohonan untuk kebenaran poligami tadi, mahkamah hendaklah menyerah sampaikan saman yang difail oleh suami tadi kan tu Faiz, kepada siapa? Kepada isteri sedia ada. Kepada siapa lagi kan Faiz? Kepada bakal isteri. Siapa lagi? Mahkamah perlu panggil wali kepada bakal isteri tadi. Okey. Kenapa kan Faiz dipanggil isteri yang sedia ada tadi tu? Kenapa peruntukan undang-undang mewajibkan isteri sedia ada tadi tu hadir ke mahkamah? Tujuan dia tuan-tuan dan puan ialah supaya isteri tadi dapat bantu mahkamah. Sebab bila suami tadi tu dia filekan permohonan di mahkamah, apa yang peruntukan tadi mewajibkan? Dia kena beritahu kan dalam borang tu kan Faiz, berapa pendapatan dia, apa tanggungan dia, siapa tanggungan dia, apa perbelanjaan dia. Okey? Isteri sedia ada ni kan, keizinan dia ada tak diperolehi ataupun tidak. Yang ini adalah particulars ataupun perincian yang diisi dalam borang tersebut.
Jadi bila diisi Faiz dalam borang tersebut, hakim tadi, mahkamah, tak tahu Faiz. Saya tak kenal pihak pemohon suami tadi tu. Betul. Kalau kan saya kenal, saya tak boleh kendalikan kes tersebut. Sebab ada interest di situ. Jadi secara umumnya mahkamah sepatutnya tidak mengenali pemohon tadi tu. Maka dalam keadaan tersebut kan Faiz, okey, mahkamah perlukan keterangan daripada pihak lain untuk justify sama ada apa yang didakwa oleh suami tadi, gaji dia, pendapatan dia, tanggungan dia siapa, adalah benar. Maka tuan-tuan dan puan, dalam konteks inilah kenapa undang-undang mewajibkan isteri yang sedia ada tadi dipanggil ke mahkamah untuk membantu hakim mahkamah tadi itu untuk buat keputusan yang adil, sama ada benar ataupun tidak apa yang didakwa oleh suami tadi itu dalam perakuan yang dia isikan tadi. Itu rasional dia tuan. Okey, bagi pihak bakal isteri pula, ramai kes yang kita tahu tuan-tuan dan puan, ramai wanita di luar sana yang bila dia berkahwin kan Faiz, lelaki tu dakwa dia bujang. Bila dah kahwin kan Faiz, baru tahu rupanya tu suami orang. Jadi sebab itulah kenapa undang-undang tadi mewajibkan untuk mahkamah memanggil juga isteri yang sedia ada untuk hadir ke mahkamah. Supaya kan Faiz dia boleh buat keputusan. Dia boleh buat keputusan sama ada dia nak terima lelaki ni ataupun tidak. Sebab yang ni bukan bujang, yang ni adalah suami orang. Jadi tuan-tuan, itu rasional dia saya jelaskan di sini. Kenapa penggubal undang-undang? Okey, penggubal undang-undang ni bukan mahkamah. Hakim ni kita melaksanakan undang-undang. Penggubal undang-undang ni adalah wakil-wakil rakyat yang kita lantik sama ada di parlimen ataupun di bawah Dewan Undangan Negeri. Jadi itu rasionalnya Faiz, kenapa dipanggil isteri dan bakal isteri. Maka dalam konteks inilah Faiz, saya katakan skam ini wujud. Kenapa saya kata skam ini wujud? Kan skam ini boleh wujud sebab dia kan Faiz, dia memberi ruang dan peluang. Kalau katakan seorang suami tadi, dia tidak mampu. Dia tidak mampu ataupun mungkin dia mampu, tetapi dia tak nak isteri ni tahu dia berkahwin poligami. Maka akan ada usaha Faiz. Akan ada tuan-tuan dan puan usaha untuk memalsukan. Apa yang dipalsukan? Yang pertama mungkin dipalsukan alamat isteri tadi. Yang kedua saya dah sebut tadi, isteri tadi tu perlu diserahkan dokumen tersebut. Jadi bila masa serahkan dokumen tersebut dengan Faiz, mungkin isteri tadi tu tak diserahkan dokumen tersebut. Ada tanda tangan akuan penerimaan, sedangkan tanda tangan akuan penerimaan tersebut bukan daripada isteri tersebut, daripada pihak lain. Jadi bila yang saya masukkan pihak lain ni Faiz, dia kemungkinan Faiz tak boleh kalau panjang sikit ni Faiz sebab tak apa silakan. Jadi bila katakan isu penerimaan isteri sedia ada tadi, tuan-tuan dan puan, di situ yang kita katakan ruang dan peluang mungkin akan berlakunya scam ini. Scam ni maksudnya penipuan. Dalam bahasa mudah lah, Macau scam. Maknanya ada penipuan daripada sudut kewangan. Duit, itu nama dia scam. Jadi dalam konteks poligami ni Faiz, bukan maknanya poligami itu haram, bukan. Maknanya ada proses penipuan dalam tempoh dalam nak mendapatkan kebenaran poligami daripada mahkamah. Sebab tu saya katakan isu scam ini boleh terlibat semua pihak Faiz. Di pihak mahkamah waliyazubillah, sebab tu saya buat pernyataan. Saya katakan kalau ada mana-mana staf mahkamah terlibat, sama ada hakimnya lah dan sebagainya, saya mengharapkan supaya ketua-ketua hakim ini melihat anak-anak buah di bawah dan kita sebut secara jelas Faiz, kalau ada mana-mana warga jabatan mahkamah syariah yang terlibat dalam scam ini, okey, kita akan ambil tindakan. Dan kita mengharapkan Faiz untuk pihak orang awam, khususnya pihak isteri, memaklumkan sekiranya mereka ni mendakwa berlaku scam, penipuan, pemalsuan yang saya sebutkan tadi itu, sama ada oleh hakim ataupun bantu hakim ataupun mana-mana warga mahkamah, okey, dengan kerjasama suami ataupun mana-mana pihak ketiga di luar, untuk mereka ni tampil ke membantu mahkamah buat siasatan dan kita ambil tindakan. Pihak mahkamah saya mengharapkan supaya
kita hakim-hakim mahkamah syariah, kita kena jaga integriti kita kena jaga maruah kita untuk melaksanakan keadilan ini. Kalau kata kita bersekongkol dengan memastikan supaya isteri ini juga tidak dipanggil ke mahkamah, wal-iyazubillah, lagi memburukkan keadaan Faiz kalau kita menerima bayaran hasil daripada kita punya sekongkol tadi itu dengan pihak suami dan mana-mana pihak untuk memastikan isteri tadi itu tidak adil, maka kita yang diberikan amanah untuk melaksanakan keadilan ini telah laksanakan satu perbuatan yang zalim, na'udzubillah. Yang ni kita harapkan tidak berlaku. Kalau ada berlaku, yang ini yang Faiz saya sebut, saya minta kerjasama daripada pihak isteri ataupun mana-mana pihak yang mengetahui. Nabi SAW menyebut, tuan-tuan dan puan-puan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihatkan kemungkaran, orang kan Faiz dia kata, marah saya baca hadis sini macam nak haramkan politik. Maksud saya di sini kemungkaran ialah pelanggaran kepada mana-mana peraturan. Kita ada undang-undang, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah dah penggubal undang-undang, dah buat satu peraturan, mewajibkan isteri tadi tu dipanggil ke mahkamah, wajib kita laksanakan undang-undang tersebut. Jangan berlaku scam, jangan berlaku sebarang pemalsuan dokumen sebab dia akan menyebabkan keadilan kepada pihak isteri tadi. Sebab saya dah jelaskan daripada awal tadi Faiz, kenapa isteri tadi tu perlu dipanggil ke mahkamah. Selain daripada nak mendengar keterangan dia Faiz, sama ada suami tadi tu bercakap benar ataupun tidak, ialah untuk mahkamah keluarkan perintah berkaitan dengan nafkah isteri, berkaitan dengan nafkah anak-anak tadi. Faiz, bayangkanlah Faiz, bagaimana nak tentukan jumlah nafkah isteri dan anak kalau isteri dan anak tadi tu tak dipanggil ke mahkamah. Tak tahu pun. Tak tahu macam mana, tak tahu berapa keperluan dia kalau kita bergantung kepada apa yang didakwa oleh suami tadi saja. Setakat itu saja. Isteri juga Faiz dalam tempoh permohonan poligami tadi juga, dia berhak untuk mendapatkan perintah berkaitan dengan harta-harta sepencarian. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan, berapa banyak kezaliman yang berlaku kepada isteri tadi sekiranya isteri tadi tu tak dipanggil ke mahkamah. Semata-mata scam ataupun pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan yang berlaku. Sebab itulah Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, kalau tuan-tuan dan puan nampak kemungkaran, dan saya jelaskan perkara ini, saya daripada awal Faiz saya sebut. Maknanya mahkamah ada kemungkinan, bukan saya kata hakim-hakim saya ataupun terlibat, tak. Saya ruang tu mungkin ada. Jadi kita kena jaga. Saya kena sentiasa mengingatkan ketua-ketua hakim syar'i negeri-negeri kena mengingatkan warga kerja mahkamah supaya jaga diri kita supaya tak kita langgar benda ni. Kita janganlah Faiz kan, terlibat sama sekali kata alah benda ni benar harus diterima syarat. Kita hakim, kita mahkamah, bukankah tugas kita ialah untuk menegakkan peraturan yang telah digubal? Itu undang-undang wajib. Kita dah ambil undertaking, sumpah kita ialah untuk melaksanakan setiap undang-undang yang dilaksanakan di negeri-negeri. Jadi kita tak boleh bersekongkol dengan mana-mana pihak. Hanya atas nama apa tak Faiz? Poligami ni hak suami. Jadi boleh scam, boleh palsu, boleh apa. Sebab kita kenapa ni nak buat benda yang haram, nak buat benda yang jihad untuk buat benda yang baik. Tuan-tuan dan puan, saya sebut sekali lagi, scam dalam apa bentuk adalah merupakan satu kemungkaran. Sesiapa yang memudahkan, Nabi dah sebut Faiz jelas, adal ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjuk ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala sama dengan orang yang buat kebaikan tersebut. Begitu juga Faiz, kalau orang yang menunjuk, memudahkan ke arah perlakuan kemungkaran, maka dosa dia pun sama saja dengan orang yang melakukan pemalsuan dan tersebut. Wayazubillah. Yang tu saya kena jagalah Faiz di peringkat mahkamah. Dan bila saya sebutkan Faiz, benda ni juga boleh libatkan suami. Boleh libatkan pembantu, peguam-peguam syar'i juga mungkin boleh terlibat dalam isu pemalsuan ni. Jangan kata mahkamah je tak, banyak berlaku siasatan, banyak melibatkan ialah luar. Suami tadi tu palsukan dokumen, palsukan alamat isteri, tak ada libatkan mahkamah pun. Kalau katakan peguam syar'i Faiz, kemudian na'udzubillah ada peguam mungkin yang menasihatkan kepada anak guam suami tadi tu supaya beri alamat yang palsu. Kalau tuan nak mudah sekali kan buat cara ni. Ataupun ada
Wan kata nasihat kepada pihak ni kata, okey kalau tak nak ikut undang-undang ni ada, kan? Kita pergi jumpa sindiket. Buat tumbuh sindiket untuk mewujudkan perkahwinan poligami ni secara sindiket. The bottom line dia tuan-tuan dan puan, hujung-hujung pada saya ialah ni, fulus. Duit. Sindiket ni kan Faiz, tak adanya dia buat atas nama free FOC. Tak ada Faiz. Kan? Dia gunakan betul lah, dia gunakan isu bahawa ini benda kita nak buat harus, kita perjuangkan ni harus. Cuba kita tanya tuan-tuan dan puan, those yang terlibat dalam isu scam dan isu sindiket ni, muhasabah diri. Mungkin ada yang ustaz-ustaz, saya dengar kabar kadang-kadang ada yang ustaz-ustaz, yang agama ni yang terlibat dalam ni. Cuba kita renung diri baik-baik, muhasabah, fikir balik kata, kan kita cakap mulut kita kata benda ni kita nak buat benda yang kita nak galakkan pernikahan. Tapi dalam masa yang sama, kita ambil tak duit? Cuba tanya kita buat benda tu free, tak ada Faiz. The bottom line is the money. Jadi bila duit ni tuan-tuan dan puan, yang ini yang kita sebutkan tentang rasuah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita gunakan isu ini kita nak galakkan orang menikah saja ni. Ini undang-undang manusia saja. Tapi dalam masa yang sama Faiz, dia foolish dia ambil. Jadi maknanya dia bukan isu nak mengharuskan nikah tadi tu. Tak ada. There is no such thing as freelance. Sebab tu saya kata, saya ajakkan Faiz kepada scammer ni semua, muhasabahlah. Muhasabah diri, fikir kata kita buat benda ni memang niat nak mengharuskan poligami ni ke? Kan? Ataupun disebabkan ada keuntungan duniawi, duit yang kita dapat. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya mengajak kalau kepada rakan-rakan di luar sana, kalau ada pihak-pihak yang terlibat dalam ni, kita kena berhenti. Sebab akan berlaku kezaliman. Khususnya kepada isteri-isteri dan anak-anak yang sedia ada disebabkan perbuatan kita tadi tu. Betul. Kullu bni Adam khata'un Faiz. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan. Okey? Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan tadi itu adalah mereka yang taubat kembali. Jadi saya mengajak tuan-tuan dan tuan-tuan yang perempuan yang mungkin terlibat dalam isu scammer. Mereka-mereka yang terlibat dalam sindiket perkahwinan ni, syndicated marriage ini, untuk kembali dan muhasabah diri balik. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah orang yang bertanggungjawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap seorang daripada kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Jadi muhasabah, jangan gunakan isu agama nak mudahkan tadi itu, sehingga menyebabkan kezaliman kepada pihak yang lain, khususnya para isteri-isteri yang sedia ada dan dengan anak-anak. Dan yang paling menyedihkan tuan-tuan dan puan, disebabkan perbuatan kita itu meruntuhkan institusi keluarga yang mungkin yang telah dibina berpuluh tahun. Wallahu alam. InsyaAllah kita harapkan supaya tahun 2021 ni macam yang Faiz sebut tadi tu, dengan pengenalan awal berkaitan dengan scam poligami ni, maka kita harapkan supaya kita akan dapat bina institusi keluarga ini berdasarkan apa yang selalu saya sebutkan, supaya kan tuan-tuan dan puan, kita sebut kita bukan saja nak mematuhi dalam bab perkahwinan ni, mematuhi hukum rukun-rukun pernikahan, tetapi dalam masa yang sama juga Faiz, kita nak ajak rakan-rakan kita, pendengar kita di luar sana, untuk sampaikan di luar sana bahawa kita nak lahirkan masyarakat Islam, suami isteri ataupun bakal suami dan bakal isteri, ataupun suami yang nak melaksanakan poligami, yang bukan saja mematuhi hukum Islam tetapi juga mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah digubal oleh penggubal undang-undang. Wallahu a'lam. Minta maaf, mungkin ada perkara yang mungkin itu kan pada tu, dan tidak ada dan tidak adalah untuk saya berikan pencerahan berkaitan dengan scam dalam poligami ini. Wallahu a'lam. Terima kasih.